Parents yang bagi tahu anak saya tak suka bedung memang menangis bila kena bedung dan parents yang bagi tahu anak saya tak suka bedung memang menangis bila kena bedung dan memang akan berusaha keluarkan tangan daripada bedung. Jawapan saya senang je. Kalau betul lah mak yakin anak tu sangat tidak suka, sangat anti, sangat benci dengan bedung, tak payahlah bedung. Itulah penyelesaiannya. Tak payah bedung. Confirm dia akan happy, confirm dia akan lena lah. Kerana menurut mak itu yang anak tak nak, dan buka sajalah bedung. Tapi banyak kes mak akan bagi tahu anak still banyak nangis, anak still tak lena. Jadi saya tak faham kenapa orang nak salahkan bedung sahaja dan kenapa orang nak anggap anak tak suka bedung, sedangkan bila dibedung ke, tak dibedung ke, still banyak nangis, still tak lena. Jadi tentulah ada isu lain, bukannya bedung. Okay? Second, kalau betul bedung je anak diam, bedung je anak berhenti nangis, bedung je anak lena, saya rasa saya pun tak payah jadi konsultan. Semua parents belajar je cara teknik bedung baby. Kat YouTube ada, tanya dengan parents, tanya dengan mak sendiri, nenek sendiri, settle masalah. Oh my gosh. Oh my gosh. I can't believe this. I am OP. We have 8 equipped. Okay, nombor 1 sebenarnya kerana mak salah faham. Bila anak menangis, anak thrashing, menghentak-hentak, tangan kaki semua dihentak lah. So mak rasa macam anak tu tak nak kena bedung. Sebab bila mak belum selesai bedung ataupun sambil membedung, sambil itulah tangan kaki anak semua thrashing, menghentak. Sebenarnya hentak tu mak cuba bedung ke, mak tak cuba bedung ke? Cuba anda perhatikan balik anak yang tengah menangis, tak happy, panik, sedih, marah, lambat kasih susu ke, for whatever reason lah dia tak happy. Mak cuba bedung ke, mak tak cuba bedung ke, memang kaki tangan dia thrashing. Itu adalah physical movement biasa budak yang tengah tak happy. Bukannya dia tak suka dibedung. Sesuailah dengan mood dia yang tengah marah, yang tengah panik, yang tengah gelabah ke, lapar sangat ke. Jadi dia unhappy, dia thrashing. Kalau dia happy, dia tenang, jadi dia akan relax. Sesuailah physical movement dengan mood. Itu nombor 1, mak salah faham. Okay. Nombor 2, ada ramai mak tidak tahu wujudnya teknik pantas menenteramkan baby. Tapi ramai mak tahu pasal bedung. So dia expect bedung je selesai. Dia tak buat teknik, keseluruhan teknik tu dia tak buat. Jadi dia rasa fail. Bedung still tak tenang macam yang saya dah sebut tadi. Okay, mungkin mak tak tahu teknik, kewujudan teknik. Second, mungkin mak tahu, dia dah pernah tengok Facebook saya ke, tapi dia tak tahu buat, tak master. Jadi anak still tak diam. Itulah puncanya yang mak rasa macam anak tak suka dibedung. Anak anda infant, maksudnya 0 hingga 3 bulan, infant lah, baby kecil lagi, baru lagi keluar daripada rahim, belum boleh move on lagi daripada sensasi, memori rahim. Tak ada, tak logik, tak masuk akal, benci bedung. Kalau baby besar tu lain cerita. Dah besar, kita nak perangkap dia dengan bedung, dia tak suka itu, yes, betul. Tapi kalau dia kecil, infant, tiba-tiba mak kata tak suka bedung, sangat tak logik. Baby infant tak ada yang lahir-lahir je benci bedung. Dia tak boleh dan tak mampu benci bedung kerana dalam perut dulu, Mother Nature, alam, telah bedung dia. Okay, macam mana alam bedung dia? Okay, baby duduk dalam keadaan fetal positioning ataupun kedudukan fetus. Maksudnya dia berlipat dua kan. Kepala dia tunduk, badan dia lipat dua. Ni tulang kaki ni, lutut ni rapat ke dada dia. Menyebabkan dia rasa macam berpeluk. Dia lah peluk diri sendiri. Dan dekat luar tu kita ada dinding rahim yang macam envelope, jadi sampul dia, menyebabkan dia duduk macam tu je, tak boleh tukar position lain. Maksudnya tak ada orang pernah scan baby dia dan nampak baby dia tengah tegak ke,
tengah terlentang ke, tak ada kan, mesti akan berlipat dua, bertelangkup, menyebabkan baby telah merasa bagai berpeluk, bagai berdakap selama 9 bulan yang panjang, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, happy ke tak happy ke, bangun ke tidur ke, berpeluk, berdakap. Jadi bila dia lahir, dia still craving, still cari benda tu. So pengganti utamanya tentulah pelukan mak, ayah atau manusia lah. Tapi kerana kita ni bukan rahim yang boleh perform kerja 24 jam tanpa henti. Kita ada haid, jadi bila kita terpaksa tinggalkan baby untuk urusan-urusan hidup, kita still nak buat dia rasa berpeluk, maka kita bedong. So tak logik anak kecil tak suka bedong. The reason dia orang banyak menangis kerana dia tidak dibedong dan dituruti dengan teknik-teknik dan kefahaman-kefahaman lain yang diperlukan untuk komplitkan kasih dia tenang dan komplitkan bab kasih dia lena. Dan bedong adalah salah satu elemen terpenting. Dia bukan satu-satunya elemen, tapi dia salah satu elemen terpenting. Bedong wajib ada untuk tenangkan dan tidurkan baby, tapi bedong sahaja tidak boleh untuk tenangkan dan lenakan baby. Kena faham tu ya. Dua keadaan saja. First, bila kita nak tenangkan dia, dan second, bila kita nak tidurkan dia, nak lenakan dia. Maksudnya baby dah tidur, so kita bedong supaya dia boleh maintain lena selama mana yang dia perlu. So selain daripada dua keadaan tu, tak perlulah dibedong, buka saja. Cuma memanglah awal-awal kelahiran, maksudnya mungkin waktu bulan pertama baby, kita rasa macam banyaknya baby ni spend time dengan bedong sebab dia banyak tidur. Baby yang bawah sebulan misalnya boleh mencecah sampai 18, 19, 20 jam sehari tidur pun ada. Jadi sepanjang dia tidur tu kita pasang bedong, so kita rasa macam lama lah. Tapi makin dia membesar, makin kurang lah dia tidur, jadi makin kurang lah dia kena berbedong. Dan bila baby dah makin besar, contohnya 4, 5, 6 bulan dan ke atas, mereka telah explore dunia dengan banyak cara. Mereka lebih tertarik kepada dunia, menerusi pelbagai rangsangan. Dia tidak perlu ditenangkan dengan teknik-teknik tertentu yang memerlukan bedong misalnya. Dia boleh di-distract, dialih ganggu lah, ditenangkan dengan pelbagai cara lain. Jadi penggunaan bedong itu akan berkurangan. Tak betul kalau orang kata bedong akan hadkan pergerakan baby waktu tidur. Soalannya, waktu tidur ni, tidur ni tujuannya apa? Untuk rehat. Rest and restore. Rehat lah. Restore ni nak pulihkan tenaga lah, nak charge balik tenaga kan. Jadi saya tak faham lah dengan konsep-konsep kalau tidur pun kena actively bebas. Dia tidak mencapai tujuan tidur. Tidur is tidur. Bila dia bangun, dia dah energetik kerana dah puas tidur, explore lah dunia, menjelajah lah sepuas mana nak menjelajah. So setiap benda ada tujuan dan masa dan tempatnya. Tidur, nanti explore lah. Kerana 80% of growth hormone dirembeskan ketika tidur. Kerana itu baby kecil diciptakan banyak tidur, ada reason tu. Jadi memang aim dia, bila dia perlu tidur, kita dapatkan dia tidur yang dia perlukan. Bila dia berjaga, dia akan jadi fresh, energetic. Itu baru betul. Kenapa nak tidur pun nak expect dia kena bergerak kaki, tangan semua sampai susah nak tidur. Okay. Bedong yang menyebabkan kecacatan pembentukan tulang, hip dysplasia ataupun kengkang ke, ini semua bila baby dibedong dengan etika yang salah, guidelines yang salah. Contohnya, kalau baby tu dipaksa straight kaki dia, maksudnya dah bedong, lepas tu ambil pula kain ke tali ekstra ke untuk make sure kaki baby kekal straight semasa di dalam bedongan, itu salah. Kita pun tak suruh bedong macam tu. Sebenarnya yang disuruh bedong ialah tangan, bukan kaki. Okay? Kenapa tangan? Kerana tangan inilah yang akan trigger ataupun memberi kesan, menerima kesan tersentak-tersentak, terkejut-terkejut yang menyebabkan baby terjaga. Dia tengah tidur dan tersentak dan terus terjaga dan menangis dan mak kena turn off balik. Itu pun kalau mak berjaya turn off. Kalau nak turn off pun dah ambil masa,
tak lena, dah lah susah lena, menangis balik dan cycle tu asyik diulang-ulang. Okay, so yang penting tangan. Nah, kenapa tangan? Okay, macam saya kata tadi lah, dia akan di-trigger kesan hentakan. Okay, baby kenapa suka hentak ataupun macam twitching, kita perasan dia tengah tidur tu macam macam kena elektrik macam tu, kita panggil twitching lah. Okay, kerana waktu tidur terutamanya adalah masanya baby untuk proses input pelajaran baru yang dia dapat. So kalau kita buat MRI scan otak baby pun kita akan nampak lah, waktu tidur tu dia ada stage dia macam scan, dan akan ada satu ketika dia macam akan shoot. Dia punya brain activity tu akan zoom macam naik macam tu. Kalau menurut saintis, itulah masanya ketika input baby nak dihantar ke hippocampus ataupun pusat simpanan memorinya. Dan kerana hippocampus baby kecil lah, sebab otak baby kecil kan, kepala baby kecil, jadi dia kena dibuat beberapa kali. Kerana itu baby kecil, dia twitching banyak tengah tidur, terkejut. So untuk kurangkan kesan terkejut ataupun twitching ataupun moro reflex tersentak ni, maka kita bedung supaya dia minimumkan. Dia takkan mati kan, kita tak boleh matikan pun reflex ni, dia on saja. Cuma bila kita bedung atau kita dakap, bila mak tak boleh bedung, mak dakap, gendong dan sebagainya, kita akan perasan dia tak all out, dia macam sikit je, kerana telah dihadkan oleh pelukan, oleh dakapan, oleh bedung. Jadi bolehlah baby tu lena. Okay, baby panas, alah, ini isu yang sangat remeh, sangat-sangat lah. Kalau ada satu mak dekat Malaysia kata anak saya tak boleh bedung lah, panas lah, macam mana dengan berjuta-juta mak lain yang duduk kat Malaysia yang bedung baby tu, macam mana? Okay, dan Malaysia bukanlah satu-satunya negara yang paling panas ataupun terpanas di dunia ini. Ada banyak lagi negara lain pun lagi panas daripada kita dan masih mengamalkan bedung. Dan mak kena kreatif saja untuk cari jalan macam mana untuk dapat bedung anak supaya dia boleh lena, tapi dalam masa yang sama tidak kepanasan. Contohnya macam, of course lah, kena pilih kain yang sesuai. Second, sebenarnya kalau tips daripada rakan-rakan saya yang mengajar parenting punya bidang di negara-negara yang panas ni, mereka akan kata baby ni biasanya dia tak pakai baju pun kat rumah, pakai pampers je, so kat luar bedung. Dah kata panas, tapi kalau tak bedung tak lena, jadi pampers sajalah. Ataupun mungkin dia pakai baju yang sangat nipis, yang lubang-lubang, ataupun pakai baju sajalah, tak pakai seluar kan. Kalau kat Malaysia dah tahu panas, kenapa nak tutup daripada atas sampai bawah dengan penumbuk tangan, penumbuk kaki lagi, barut lagi lah, topi lagi lah nak bedung. Tak payahlah, tu memanglah panas. Dan bolehlah kita ambil lah kipas seketul ke, letak dekat baby ke, pasang aircon ke. Actually banyaklah cara, dan sebenarnya bedung ni tak perlu nak tutup semua satu badan. Kita ada dua cara. Macam saya dah sebut tadi, bedung yang paling penting adalah tangan. So kalau anda nak coverlah tangan, menyebabkan kita ada teknik half body, tangan je. So bahagian pinggang ke bawah tu terbuka, boleh masuk banyak mana angin pun boleh masuk. Dan boleh juga mak cover keseluruhan badan baby, mungkin untuk waktu malam ataupun kerana kat rumah tu ada aircon sejuk. Boleh dua-dua. So maksudnya isu panas ni remeh sangat. Cerai bedung ni bila baby telah boleh meniarap. Boleh meniarap, master meniarap, mahir meniarap. Mahir tu bermaksud baby boleh tertiarap dan terlentang dengan sendiri tanpa perlu bantuan mak. Laju, pantas, efisien, dia buat sendiri. Tu namanya pandai. Mantap dia buat. Okay, so untuk baby yang macam ni, waktu dia tidur, kita akan perasan dia pun tidak sedar dia tertiarap. Kerana tidak ada manusia yang tidur satu position je, daripada tidur sampai bangun nanti, tak ada. Termasuk kita pun tak ada. Kita akan secara tidak sedar akan bergerak-gerak dan pusingkan badan. So untuk anak yang dah master meniarap, dia pun akan tertiarapkan badan dia, dan bila dia rasa letih kerana telah meniarap, dia akan balikkan balik badan je. So untuk baby yang macam ni, kita akan suruh cerai bedung bila mak telah pernah tangkap baby tertiarap dalam bedung. Yang ni mak kena cerai, kerana kita takut akan lemas lah. Dia tidak ada tangan yang bebas untuk bantu dia tolak badan dan terlentang balik. Ada juga baby sebenarnya yang dia dah mahir meniarap.
waktu berjaga laju je dia meniarap, depan belakang macam boleh main flip flop. Tapi baby macam ni, dia waktu tidur dia behave pula, dia macam tahu pula dia duduk straight. Kalau di bedung macam duduk straight, paling-paling pun dia mungkin akan sengitkan badan, tapi mak tak pernah tertangkap dia meniarap. Yang itu tak apa, kita boleh teruskan bedung lah. So maksudnya key point dia tak ada age tertentu. Kerana anak ni boleh meniarap at whatever age lah. Ada yang paling awal 3 bulan, 4, 5, 6 bulan tu pun ada juga. So tak ada age tertentu, asal dia boleh meniarap. Dan second, kalau mak pernah tertangkap anak tertiarap dalam bedung, yang itu automatically kena cerai. Tapi kalau certain case, anak waktu tidur dia behave, dia paling-paling pusing kiri kanan macam yang saya sebut tadi, tak pernah lagi ditangkap tertiarap dalam bedungan, yang itu mak bolehlah teruskan.